Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nabil Syidi Benli 047121 akan membentangkan beberapa bahagian daripada isu takfir di Malaysia. Takfir dari sudut terminologi adalah daripada kata nama bahasa Arab, iaitu takfir yang berasal daripada kata kerja kafara, manakala kafara pula merupakan kata berimbuhan daripada kalimah kafara yang menjadi kata nama kufran. Kalimah takfir yang membawa kepada istilah takfir bermaksud perbuatan menghukum seseorang dengan sifat yang terpesong daripada asas-asas keagamaan. Kata takfir bererti tindakan mengkafirkan atau menuduh orang Islam sebagai kafir. Para ulama membahagikan jenis takfir ini kepada dua, iaitu yang pertama takfir mutlak, iaitu menyatakan bahawa sesiapa berbuat sesuatu perkara yang boleh mengkafirkan, maka ia boleh membawa kepada kekufuran tanpa memaksudkan orang tertentu. Kenyataan seumpama ini difokuskan kepada perbuatan atau ajaran atau pembawaannya, bukan kepada orang secara khusus. Yang kedua, takfir muayyan, iaitu menyatakan bahawa si fulan bin si fulan dengan menyebut nama orang tertentu telah kafir. Kenyataan seumpama ini ditujukan secara langsung kepada seseorang yang melakukan sesuatu perkara yang boleh mengkafirkan. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, takfir perlu dibezakan dengan dua cara, iaitu takfir nau', iaitu golongan, dan takfir syakhs muayyan, iaitu individu. Seterusnya kita pergi kepada perkaitan fahaman ekstremisme agama dengan takfir. Perkaitan ini dapat dilihat dalam ideologi golongan Khawarij sebagai ekstremis agama yang mempunyai beberapa ideologi utama, iaitu yang pertama, pemahaman agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah perlu dibuat secara literal semata-mata, serta ianya harus diamalkan sepenuhnya. Yang kedua, pandangan mereka sahaja yang betul, dan sesiapa yang bertentangan dengan pendapat mereka akan diisytiharkan sebagai kafir dan halal darahnya. Bahkan lebih teruk lagi, semua anggota keluarga golongan yang berbeza pendapat dengan mereka, halal darah mereka, termasuklah kaum perempuan dan juga kanak-kanak. Yang ketiga, kawasan yang menjadi tempat tinggal mereka akan dianggap sebagai Darul Islam, sedangkan daerah Islam yang lainnya adalah Darul Kufr yang wajib diperangi. Seluruh penduduk daerah Darul Kufr ini adalah bertaraf musyrik, tidak kira sama ada dewasa ataupun kanak-kanak. Dan terakhir, sesiapa yang melakukan dosa besar ataupun kecil secara berterusan akan menjadi kafir secara mutlak, dan seandainya mati, ianya kekal di dalam neraka. Akhir sekali, kita lihat kepada punca utama amalan kafir mengkafir. Menurut Dr. Siddiq Fazil, timbulnya fenomena ini umumnya dilatari oleh keadaan dan suasana tertentu seperti berikut, iaitu wujud jurang perbezaan yang kuat di antara realiti masyarakat yang serba bejat dengan idealisme kehidupan Islamiah yang serba unggul. Jurang luas yang menimbulkan rasa kecewa yang membawa kepada sikap menolak masyarakat yang di luar kelompok sendiri. Seterusnya, penindasan yang keterlaluan dari pihak pemerintah ke atas aktivis Islam. Penindasan pelampau yang menimbulkan reaksi yang melampau dari pihak yang dimangsakan. Akhir sekali, kedangkalan ilmu para aktivis Islam sendiri tentang hukum hakam dan kaedah. Kedangkalan ilmu ini mengakibatkan keberanian yang melulu dalam menghukum seseorang. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan berkenaan isu-isu takfir di Malaysia. Okey, pada dasarnya perkembangan Islam di Malaysia ni berkait rapat dengan pendidikan kembali mengenali Islam yang diterima oleh generasi muda di kalangan orang Melayu di tanah Melayu. Pada dekad kebangkitan Islam, sudah ada kecenderungan di mana kesedaran Islam ni sebagai kental dalam kalangan mahasiswa sama ada yang belajar di dalam dan di luar negara. Mereka menjadi tulang belakang kebangkitan Islam di Malaysia. Masing-masing pada ketika itu bersemangat merealisasikan Islam sebagai cara hidup. Sungguh pun semakin rancak aktiviti yang dijalankan oleh badan-badan agama pada keseluruhannya, kecenderungan sekular ini masih tebal dalam pemerintahan negara, terutamanya dalam konteks politik dan perundangan. Kerana masa isu takfir ini bermula pada awal tahun 1961, iaitu isu kafir mengkafir menjadi semakin meluas berikutan pengedaran buku beberapa mutiara yang bagus lagi indah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Bandili.
Menulis berkenaan mengharamkan perkongsian kuasa dengan orang bukan Islam dalam kehidupan bernegara. Buku tersebut diharapkan kerana mengancam sokongan rakyat kepada parti perikatan antara politik UMNO dengan bukan Islam. Pada tahun 1963, isu ayat dari surah Al-Ma'idah, Tuan Guru terkenal dari Pasir Mas Haji Omar Daud, seorang ahli jabatan kuasa ulama PAS, telah memberikan tafsiran bahawa melantik pemimpin dari kalangan bukan Islam boleh membawa kepada kekufuran. Interpretasi ini telah membangkitkan isu takfir sehingga satu pengisytiharan jihad dilancarkan ke atas mereka yang bukan ahli PAS, dan kesan daripadanya jawatan kuasa tetap agama bagi Majlis Raja-Raja Melayu telah mengeluarkan fatwa melarang kafir mengkafir sesama umat Islam. Dan takfir juga berlaku pada tahun 1964 dan 1969, iaitu ini berlaku di kalangan parti politik Melayu terutama yang menjelang pilihan raya pada tahun 1978, 1982, 1986, 1990 dan 1999. Oleh itu kita dapat lihat bahawa fenomena kafir-mukafir ini dipolemikkan untuk tujuan kepentingan politik, dan keadaan ini bertambah buruk bila ia diperbesarkan oleh media massa. Dan telah terjadi rusuhan 13 Mei 1969 dikatakan antara faktor kebangkitan Islam di Malaysia. Krisis ini mendorong masyarakat berpaling ke arah Islam. Dan pada tahun 1978, penyertaan golongan ulama muda ke dalam PAS telah mencetuskan semula polemik akidah dalam masyarakat Melayu. Dalam masyarakat, pencetusan semula kafir-mengkafir ini akhirnya mengakibatkan seorang ahli PAS dituduh kerana mendakwa ahli UMNO murtad. Isu yang dibangkitkan ialah orang UMNO ni tidak sah mengimamkan solat, jatuh talak suami isteri jika salah seorangnya UMNO dan sebagainya. 1980 juga terjadi isu takfir sehingga mengakibatkan solat dua imam, solat berasingan, tanah kubur berlainan, perebutan masjid yang berlaku meluas khususnya di Terengganu. Dan ini juga di antara berpunca daripada amanat Haji Hadi, dan kesan daripadanya yang membangkitkan polemik akidah yang dibuat berterusan oleh PAS telah memberikan kesedaran kepada masyarakat sekurang-kurangnya untuk bersikap lebih berhati-hati terhadap sebarang tindakan politik mereka yang boleh membawa kepada kekufuran. Dan debat agung UMNO pada tahun 1984, debat agung UMNO PAS yang dijadualkan pada 11 November 1984 dengan tajuk PAS mendakwa ahli UMNO kafir dan barang siapa yang menentangnya jika mati adalah mati syahid, juga dibatalkan atas arahan yang di-Pertuan Agong. Dan ini merupakan amanat Haji Hadi. Amanat Haji Hadi ni pernah dituduh sebagai punca berlakunya perpecahan masyarakat Melayu di Malaysia. Amanat ini ucapan biasa Haji Hadi Awan dalam ceramahnya di Kampung Banggul Prado pada 7 April 1981. Dan ini juga merupakan bukan amanat dan juga bukan fatwa, dan ia juga dinafikan oleh Haji Hadi Awan, dan ucapan ini dicetak semula oleh Omar Khalid dan dijual dalam bentuk poster kepada orang awam. Dan amanat Haji Hadi juga telah dicetak dalam versi pertama, tulisan dicetak oleh Bahagian Penerangan untuk Sebaran Pilihan Raya Kecil Selesing di Kelantan pada tahun 1983, dan versi latar belakang hitam dengan tulisan Rumi dicetak oleh, dan dua versi lagi Rumi dan Jawi dicetak oleh Sekretariat, dan ini merupakan amanat Haji Hadi. Dan kesan gejala takfir ini dia membawa kepada perpecahan kepada masyarakat Melayu dan juga ketegangan politik. Perpecahan kepada masyarakat Melayu ni kita dapat lihat apabila timbul solat dua imam, lahir dua masjid semukim, wujud kubur berasingan, pemulauan kunduri kendara, dan ketegangan politik juga berpunca daripada takfir. Apa yang kita dapat lihat ialah ketegangan antara UMNO dan PAS sehingga diadakan debat yang mana
Akhirnya debat tersebut dibatalkan oleh Janji Pertuan Agong hasil desakan tokoh-tokoh akademik dan badan-badan dakwah ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Raslan bin Luqman, 047823. Pandangan pihak berautoriti mengenai isu takfir di Malaysia mempunyai dua pandangan, iaitu pandangan pihak agamawan dan pandangan pihak akademik. Pandangan pihak agamawan, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin atau lebih dikenali dengan gelaran Dr. Mazhar, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, merangkap pensyarah di bahagian pengajian Islam di Universiti Sains Malaysia USM, bahawa isu kafir mengkafir ini bukanlah isu yang kecil kerana ia melibatkan hukuman terhadap akidah seseorang. Walaupun orang yang mengkafirkan itu dianggap sesat, namun tidak semestinya menjadi kafir. Dr. Mazhar mengatakan bahawa seseorang yang zahirnya Muslim hendaklah dianggap kekal atas keislamannya sehingga terbukti secara yakin bahawa telah terbatal akidahnya. Manakala menuduh orang lain dengan tuduhan kafir atau sesat adalah dosa yang besar. Jika kita tahu bahawa seseorang yang tidak kafir atau sesat atau fasik, tetapi kita sengaja menuduh imannya yang sah itu sebagai kafir atau sesat. Pandangan pihak akademik. Menurut Abdul Ghani, pengurusi Sekretariat Ulama Rantau Asia, Syura, berkata gejala takfir semakin bercambah di kalangan umat Islam, bahkan menjadi amalan sesetengah puak jihad dan dakwah di seluruh dunia Islam. Abdul Ghani berpandangan bahawa golongan atau puak yang suka mengkafirkan orang lain sebenarnya tidak dapat membezakan antara akidah dan ijtihad sia-sia, yakni politik. Beliau mengulas tentang punca-punca wujudnya golongan yang mengkafirkan individu tertentu disebabkan oleh sikap jahil serta kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum mengkafirkan umat sesama Islam. Hal ini berlaku kerana mereka tidak mendapat bimbingan sumber ilmu yang sahih dari ulama dan ilmuwan yang betul dan diiktiraf. Cadangan penyelesaian. Penyelesaian isu takfir terbahagi kepada tiga golongan, iaitu pendakwah, masyarakat dan pihak berautoriti. Pendakwah. Peranan pendakwah adalah memberi penjelasan mengenai hukum sebenar isu takfir ini. Selain itu, usaha lain juga boleh dilakukan dengan memperbanyakkan penerbitan buku-buku dakwah dan gerakan Islam. Para pendakwah juga disarankan menggunakan pendekatan dakwah sederhana, bukan menghukum. Seterusnya masyarakat. Masyarakat sendiri perlu berusaha mencari ilmu tentang kefahaman daripada ahlinya, bukan hanya berkata dengan kefahaman sendiri. Institusi boleh mengadakan diskusi ilmiah bagi menjelaskan tentang kekeliruan fenomena yang timbul berkaitan takfir. Dalam hal ini, beberapa syarat sebelum menghukumkan perbuatan seseorang itu sebagai kafir adalah perlunya ditegakkan hujah kepadanya setelah dipastikan tiada keuzuran. Terdapat tiga keuzuran yang diberikan oleh syarak, iaitu jahil, yakni tidak mengetahui dalil-dalil, tidak sedar, dalam keadaan mabuk, mimpi dan sebagainya, dan terpaksa dalam keadaan darurat seperti terancam nyawa. Pihak berautoriti. Pihak berautoriti seperti kerajaan, NGO dan sebagainya perlulah memberi kesedaran kepada masyarakat Islam, khususnya tentang bahayanya isu kafir mengkafir dalam masyarakat era ini. Pihak berautoriti juga disarankan untuk mengadakan muzakarah, hiwar dan musyarakah dalam menyelesaikan permasalahan dakwah dan politik, yang mana pentingnya untuk mencari titik persamaan ke arah merealisasikan perpaduan ummah. Refleksi, kebangkitan Islam dan gerakan dakwah menjadi momentum kepada terciptanya perlombaan meraih sokongan politik bangsa Melayu Islam sebagaimana yang diperlihatkan oleh UMNO dan PAS. Situasi yang menjadikan UMNO dan PAS dilihat menuju ke arah negara Islam sesuai dengan tafsiran yang berbeza-beza. Mereka tidak menghairankan kedua parti tunjang Melayu ini mencuba untuk menunjukkan dirinya adalah parti paling Islami. Akibat daripada sikap sebegini, akhirnya memunculkan konflik di kalangan masyarakat Melayu dengan fenomena kafir mengkafir, yakni takfir dan sesat dan menyesatkan. Kesimpulan, isu kafir mengkafir adalah satu bentuk fitnah kepada umat Islam. Realiti di Malaysia, isu takfir digunakan oleh individu tertentu untuk kepentingan politik semata-mata. Sikap sesetengah masyarakat yang jahil
memburukkan lagi keadaan yang mana mereka menghukum tanpa ilmu dan bukti yang sahih. Bahkan terdapat segelintir masyarakat yang terlalu taksub dengan kepartian masing-masing sehingga sanggup menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan pihak lawan. Hakikatnya dalam Islam, umat Islam tidak boleh terus menghukum seseorang itu kafir atau murtad kecuali telah memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dan tidak terdapat sebarang halangan. Perkafiran terhadap mana-mana individu secara peribadi tidak dibenarkan melainkan disertai dengan dalil dan bukti yang sahih. Dalam kes ini, ia perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk menentukan mengikut undang-undang Islam.